Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Baik, seperti biasa, malam ni biasanya saya tak akan keluar malam satu Ahad ni, tapi malam ni insyaAllah saya akan menemani anda semua dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan insyaAllah ya. So selamat hari Minggu hari ni, selamat malam. Dan malam ni saya nak sentuh sikit tentang satu topik berkenaan dengan satu bahan alami yang boleh bantu anda semua yang ada masalah masalah untuk tidur atau insomnia nama dia Okay, so seperti biasa kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan juga Facebook Saya harap seperti biasanya malam ini anda semua mendapat manfaat, ilmu yang bermanfaat insya-Allah, yang mungkin mana yang susah nak tidur tu dah sekian lama, cuba apa yang saya nak sebut malam ni dapatlah membantu ya, sedikit sebanyak, alhamdulillah. Alright, so saya tak dapat nak sapa kepada semua viewers, tapi alhamdulillah saya nampak di situ Puan Rokia, waalaikumsalam ada Lee Jadli ni biasa ni ni nampak nama-nama yang kata orang setia dengan kita punya sesi alhamdulillah. So di platform Instagram pun banyak nama-nama yang saya rasa familiar juga. Terima kasih banyak kerana sudi hadir Okay, so malam ni kita nak cerita tentang satu bahan yang boleh bantu untuk tidur. Ada banyak sebenarnya, tapi ada satu bahan ni yang boleh dikatakan cukup berkesan dan dah lama digunakan sebagai remedy, sebagai remedy untuk membantu mereka yang ada masalah insomnia Okay, sebelum kita nak cerita pasal apa remedy atau apa bahan alami tersebut, kita nak tahu dulu tidur ni apa dia. Tidur ni untuk pengetahuan anda semua adalah satu keadaan alami, fitrah fisiologi badan kita untuk kelangsungan hidup. So kalau kita tak tidur, tak boleh hidup. Kita boleh tak exercise. Contoh kita boleh tak exercise puluhan tahun, kan? Kita panggil sedentary lifestyle. Tetapi kita masih boleh terus hidup. Tapi kalau kita tak tidur 3 hari je, kan, 72 jam, memang kita akan innalillah Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya tidur ini. Kerana di waktu tidurlah banyak proses-proses yang berlaku. Antara yang paling penting repair, regeneration, rejuvenation. Maksudnya repair tu segala sel-sel dalam badan kita yang rosak, yang dah mulai rosak, akan di-repair sewaktu kita tidur. Waktu kita jaga ni, badan kita tak ada masa nak repair sebab dia sibuk dengan benda-benda lain. Dia sibuk dengan metabolisme lain, dia sibuk nak bakar buat tenaga daripada apa yang kita makan. So bila tidurlah bahan ni ada, badan kita ada ruang dan peluang untuk repair, untuk perbaiki. Satu, dah repair apa kita buat? Waktu kita tidurlah proses berlakunya detoxification. So badan kita sewaktu kita berjaga ni tak cukup ruang untuk badan nak detox, nak bersihkan, nak cleanse, semua detox. Lebih lagi liver detox. Lebih lagi kita punya hati. Liver detox biasanya berlaku di antara pukul 11 malam hingga pukul 1 pagi macam tu. 2-3 jam je liver detox ni. Tetapi waktu itulah dia paling peak. So kalau kita dah pukul 11 tak tidur lagi, fasa hati kita untuk detox tu akan tidak sempurna. Jadi jangan tidur terlalu lewat di atas pukul 11 Sebab itulah nama dia biological clock. So dalam badan kita, setiap sel, setiap tisu ada namanya biological clock. Ada jam biologi tu yang dah di-imprintkan sejak azali lagi. So itu cerita bab lain Now, so tidur ni dia sebenarnya very simple. Tidur ni adalah keperluan fitrah, lumrah kehidupan kita. So ada satu tidur ini diregulate, dikawal oleh satu proses. Nama dia circadian rhythm. Circadian rhythm. Itu nama dia lah. So circadian rhythm ni adalah satu proses yang boleh juga kita sebutkan sebagai biological clock lah. Jam biologi badan kita, di mana di waktu siang apa yang berlaku adalah badan kita akan
merembeskan hormon untuk buat kita jaga dan bertenaga, iaitu hormon kortisol. Hormon kortisol akan dirembeskan oleh satu kelenjar. Kelenjar tersebut nama dia kelenjar adrenal. Now, kelenjar adrenal ni terletak di dia kecil je, dia bentuk macam segitiga, di atas ginjal kiri, di atas ginjal kanan, di atas ginjal kiri, dua. So kelenjar yang kecil ni menghasilkan hormon yang membuat kita jaga, bertenaga. Okay, so seiring waktu, pagi dia peak, seiring waktu pagi, kemudian kita masuk tengah hari, kita masuk petang kan, hormon kortisol akan mula menurun, dan lagi satu hormon akan mula naik, iaitu hormon melatonin. Okay, so hormon melatonin ni adalah hormon untuk tidur. So kortisol akan turun. Hormon melatonin akan naik. Okay, jadi begitulah keadaan, kita panggil apa? Synchronization. Dia punya synchronize begitu. Sangat cukup cantik, cukup sempurna segala sesuatu yang ada dalam badan kita. Penama tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sempurna sebenarnya Allah jadikan badan kita, sistem. Okey. Yang menariknya adalah hormon melatonin atau hormon yang buat kita tidur ni hanya dapat di-trigger, hanya dapat dirembeskan melalui apa? Melalui pancaran cahaya. So badan kita ni, di mata kita kan ada satu sel nama dia photoreceptor. So mata kita akan tangkap cahaya. Okey, dan cahaya ni akan dihantar kepada otak. Otak akan hantar signal kepada satu kelenjar di otak, betul-betul di tengah otak. Kelenjar tersebut saiznya seperti biji soya, kecil saja, nama dia pineal gland. Kelenjar pineal inilah yang menghasilkan melatonin. Okey, so bila makin kurang cahaya kan, dah malam kan, makin kurang cahaya, pineal gland ni akan keluar, rembeskan hormon melatonin yang buat kita rasa mengantuk and nak tidur. So bila kita rasa ngantuk nak tidur, maka kita akan mudah nak tidur lah, disebabkan hormon melatonin. Okey, tapi sebenarnya melatonin, sebagai informasi anda semua, bukan sekadar hormon tidur. Melatonin adalah hormon yang antara antioksidan yang paling kuat menurut kajian yang terkini. Dia bukan sekadar untuk tidur je. Daripada kelenjar pineal tu, hormon melatonin ni hanya dirembeskan 5% je daripada keseluruhan. Tapi lagi 95% dihasilkan dalam subcellular. Dalam sel kita sendiri boleh menghasilkan melatonin. Itu melatonin tersebut adalah untuk antioksidan. Tapi itu cerita lain. Itu kita cerita untuk wellness atau untuk anti-aging lah, kan? Tapi malam ni kita cerita pasal untuk tidur. Okay, so itu konsep dia. Now, chamomile. So bahan yang saya nak kongsi malam ni adalah teh chamomile. So teh chamomile ni saya rasa semua dah pernah amalkan ya. Saya bagi contoh lah. Ini saya tengah buat teh chamomile ni kan. Ni dia contoh teh chamomile. So ini adalah contoh teh chamomile. Okey, nampak ke? So sebenarnya chamomile, teh chamomile ni adalah apa? Adalah dia sebenarnya adalah teh herba teh herba yang dikeringkan. Bunga berwarna putih-putih kuning tu Bismillahirrahmanirrahim. So teh chamomile ni dah digunakan hampir ratusan bahkan ribuan tahun pada zaman dahulu sebagai apa? Sebagai obat herba membantu mereka untuk tidur. Kita panggil relaxant. So malam ni kita nak cerita pasal chamomile. So antara bahan yang sangat-sangat baik untuk membantu anda semua kalau ada masalah sukar tidur atau insomnia. Okey, anda boleh cuba teh chamomile. Brandnya apa, tak kisah brand apa, cari saja di supermarket ke di mana, di farmasi. Tapi cuba amalkan chamomile. Kerana apa? Kerana chamomile antara manfaat nombor satu adalah memang mengikut kajian-kajian awal boleh membantu mereka yang ada masalah sukar tidur, insomnia. Sebab apa? Sebab chamomile ni dia zero caffeine. Satu, dia tak ada caffeine. Caffeine ni apa fungsi dia? Caffeine ni fungsi dia membuat kita rasa tak ngantuk. Okay? Now, so apa lagi?
dalam chamomile tinggi dengan satu antioksidan nama dia apigenin. Now, apigenin ni apa dia buat? Apigenin ni dia akan melekat kepada satu compound yang ada di otak, benzodiazepine. So bila gabungan apigenin dan benzodiazepine ni bergabung, apa dia buat? Dia akan bagi efek apa dia? Efek mengantuk. Bukan sekadar efek mengantuk, dia mood lifting. Dia bukan induce sleep, dia buat kita ngantuk dan nak tidur, tapi mood kita akan tambah baik. Okay, that's number one. Number two, bukan sekadar boleh bantu tidur juga. Teh chamomile ni, alright, dia ada manfaat anti radang, anti inflammation. Okay, ada satu compound nama dia flavonoids. Now, flavonoids ni memang banyak manfaat. Satu, dia anti radang, antioksidan. Dia boleh mengelakkan berlakunya penyakit kronik disebabkan oleh apa? Radikal bebas. Radikal bebas ini yang merosakkan sel badan kita lah. Okay, now flavonoids juga yang terdapat dalam chamomile membantu menurunkan paras kolesterol jahat. Okay, satu. Dan apa dia buat? Teh chamomile menyebabkan pembuluh darah kita, blood vessel kita lebih relax. Sebab bila pembuluh darah relax, maka tekanan darah juga akan terkawal. So that's the kaitan dia. So kalau pembuluh darah kita sempit dan tegang, kan keras, kita punya tekanan darah lebih mudah untuk tinggi. So kita nak pembuluh darah yang sihat, ianya fleksibel. Bayangkan fleksibel. Okey, dan dia boleh vasodilate, vasoconstrict. Dia fleksibel, boleh mengembang, mengencuk. Itu kalau yang pembuluh darah yang normal. Okey. Alright, so flavonoids baik untuk kesihatan jantung juga. Dan chamomile juga boleh membantu mereka yang ada masalah anxiety. Sebab ikut kajian, mereka memberikan chamomile kepada pesakit yang ada masalah generalized anxiety disorder, GAD ya. So memang menunjukkan ada manfaat natural sedative. Sedative tu apa tahu tak? Maksud sedative ni kalau penenang, ubat penenang, sedative. So kalau misalkan ada mereka yang nampak agresif tu kan, agresif, selalu kasar kan, cuba bagi dia chamomile. Bagi dia buat penenang sikit, kan? So efek dia lebih kurang sama, bahkan hampir macam obat chemical sedative, ubat penenang. So yang ada anxiety, yang banyak fikir, yang overthinking, yang stres, boleh amalkan teh chamomile. Okey, dan rupa-rupanya chamomile tea ni juga baik untuk kesihatan jantung sebab ada satu compound nama dia quercetin. Now, quercetin ni memang juga mempunyai 1001 benefit atau manfaat. Nombor satu, quercetin ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Dia boleh bantu mereka yang ada masalah kencing manis. Sebab dia apa? Dia membantu mengawal kadar gula darah. Nombor satu. Nombor dua, dia juga immune boosting. Dia meningkatkan immune sistem badan kita. Teh chamomile ni ya. Dan quercetin juga ada manfaat anti-cancer bila digabungkan dengan apigenin, dua ni So, anti-cancer apa fungsi dia? Dikatakan mampu untuk mengekang sel kanser daripada merebak. Dan dia menyebabkan sel kanser tu lebih mudah untuk bunuh diri. Kita panggil apoptosis nama dia. Okey? Menurut kajian awal. Alright? Now, apa lagi keistimewaan penama teh chamomile? Alright. So, kalau misalkan untuk pesakit yang ada masalah angin, perut kembung, perut sebu, berangin kan, kembung, gas, lepas tu sembelit, juga boleh baik untuk mengambil chamomile. Sebab teh chamomile ni dia ada manfaat antispasmodic. Maksudnya dia juga bertindak sebagai gastrointestinal relaxant. Dia bagi relax kita punya perut dan usus, bagi tidak terlalu tegang dan tidak spasm. Maksudnya tidak tegang. So, ini boleh membantu mereka yang ada masalah perut kembung, berangin Dan chamomile juga ada manfaat apa? Manfaat anti jangkitan, anti infection. Sama ada bakteria ataupun virus. Dan kalau ikut kajian, mereka mendapati kalau anda minum teh chamomile, kuman-kuman jahat dalam usus seperti H. pylori, Helicobacter pylori, siapa pernah dengar? Kan? H. pylori ni yang menyebabkan ulcer perut tu, peptic ulcer. Compound dalam chamomile membunuh, mengekang
pembentukan kuman bakteria jahat H. pylori, okey, dalam usus. Alright. Now, chamomile juga baik untuk wanita-wanita yang ada masalah PMS, post menopausal symptoms, okey, yang nak pre-menopause, yang sudah menopause ataupun yang ada senggugut sewaktu menopause. So boleh amalkan chamomile untuk wanita-wanita di luar sana. Okey. Dan apa yang penting adalah begini. Rupa-rupanya dia buat kajian juga pasal chamomile ni. Pun bukan sekadar baik untuk wanita yang sudah menopause, dia bantu kawal gejala post menopause, tapi juga dia mengurangkan risiko osteoporosis, iaitu tulang rapuh. Bukan sebab kerana dia ada vitamin D3 ke kalsium, tidak, tetapi antioksidannya yang tinggi. Dia memberi perlindungan kepada sel-sel tulang daripada mudah terkena osteoporosis, iaitu tulang yang rapuh dan berlubang-lubang. Begitu So baik juga untuk kesihatan tulang. Okay. Now, cuma begini, cara makannya macam mana? Cara minum very simple. Okay. Dia sebab chamomile ni is very flexible. Okay. Anda boleh ambil, alright, mungkin pagi, satu cawan pagi dan satu cawan malam. Sebaiknya 2 atau 3 jam sebelum waktu tidur. So the concept is like this. Sebab kalau kita ingin menjaga kita punya proses circadian rhythm atau proses alami fitrah kita untuk tidur, untuk kita dapat tidur yang sempurna, deep quality sleep. Okay, kita kena jaga circadian rhythm kita. Cara dia, nombor 1, makan malam awal. Set time pukul 8 malam itu last meal. Kan, 8 malam ke atas jangan makan apa-apa. Jangan, kecuali minum air kosong saja. So mungkin boleh ambil teh chamomile dalam pukul 8.30 kan, atau pukul 9 tapi teh chamomile lah, jangan ditambah gula. Okay, 1-2 jam sebelum tidur. Alright. Now, so very simple, very flexible. Dan yang menariknya apa? Yang menariknya juga, kalau misalkan anda boleh cari nanti di online, teh chamomile yang berbentuk minyak, ekstrak ataupun krim, boleh membantu untuk mereka yang ada masalah joint pain, sakit-sakit sendi seperti arthritis, sakit belakang, back pain, dan bertindak sebagai good painkiller. Dia juga ada manfaat painkiller. Chamomile ni, yang sakit gigi boleh bantu kurangkan sakit gigi. Cuma anda boleh cari nanti di pasaran yang organik. Tak kisah brand apa. Okey. Walau bagaimanapun, anda perlu berhati-hati kerana perlu diingat, chamomile ni termasuk teh herbal tea. Ada beberapa sebahagian orang yang akan tidak serasi dengan teh chamomile. Okey. Contohnya apa? Contoh, kalau misalkan anda ada masalah, ada sejarah allergic kepada teh-teh bunga, seperti chrysanthemum tak boleh makan, daisy kan. Lepas tu bunga marigold, apa lagi? Bunga-bunga, kan? Teh bunga, kalau anda makannya timbul allergic, kata-kata kulit ke, mata berair, hati-hati. Bermaksud anda, sistem badan anda tidak serasi dengan chamomile, nombor 1. Nombor 2, kerana teh chamomile juga ada manfaat pencair darah yang alami, blood thinning effects. Okey, jadi kalau anda seorang pesakit yang sedang diberi doktor obat warfarin, obat pencair darah yang kuat tu, yang monitor setiap sebulan sekali, yang ada buku khas warfarin tu, kan, juga tidak disarankan. Dan kalau anda nak juga, kena check dengan doktor yang memberikan anda obat tersebut. Okey, sebab kita takut, dikhawatiri kita ganggu monitoring kepekatan darah anda. Kan, biasanya doktor akan monitor di hospital anda punya INR, PT, APTT, maksudnya kadar kepekatan darah. So dikhawatiri chamomile boleh mengganggulah bacaan tersebut. Okey. Now, kemudian siapa lagi yang kurang sesuai? Okey. Sebab dalam chamomile juga ada nama dia, ada risiko untuk tumbuhnya nama dia botulism spore, spora-spora botulism. Botulism ni adalah spora-spora yang biasanya tumbuh dalam apa nama tu, teh, dalam madu lebah kan, dalam semua herba-herba ni
botulism ni, so tidak disarankan pada kanak-kanak di bawah usia 2 tahun. Okey? Tapi sebenarnya kalau anda nak bagi pun jangan bagilah, sebab dia rasanya tak berapa sedap. Okey? Tetapi kalau anda nak mencuba, jangan bagi di bawah 2 tahun, 2 tahun ke atas. Sedikit kalau nak bagi dia, contoh nak bagi dia mudah tidur ke apa sebab kita tak nak botulism spora ni, kalau misalkan kita yang dewasa minum masuk dalam badan kita masih boleh lawan. Tapi kalau budak-budak sistem imun kan belum matang, kita khawatir badan mereka tidak dapat meneutralkanlah spora-spora botulism ni Okay, right? Alright. Jadi malam ni kita santai saja tentang chamomile tea. Saya harap anda semua boleh terus amalkan chamomile tea. Dan saya rasa sampai sini sahaja. Cuma saya nak ingatkan begini. Kalau anda ingin cari chamomile tea, cuba ambil yang organik nombor 1. Okey, dan setiap teh ni, okey, kalau boleh jangan guna air panas, okey. Tetapi untuk teh chamomile ni konsep dia sama macam green tea juga. Jangan direndam lebih pada 2 hingga 3 minit. Air panas 2-3 minit, anda keluarkan tea bag tu. Jangan direndam terlalu lama. Sebab bila terlalu lama, lebih pada 3 minit, maka dia punya chemical, kita panggil phytochemicals dia, akan berubah molekul dia. Jadi kita tak dapat 100% manfaat dia, benefit So jangan overboil, jangan terlalu lama. Maksimum 3 minit saja. Okay. Apart from that, kalau anda cari, dia ada 2 jenis chamomile. Ada yang German chamomile, ada yang Roman chamomile. Tak kisah apa jenis jenis pun. Dan kalau anda nak gabungkan juga dengan lavender, juga baik. Lavender pun sangat antara salah satu bahan alami yang boleh bantu masalah sukar tidur. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa saya jumpa anda di waktu yang lain. Saya harap anda semua yang ada masalah sukar tidur boleh cuba chamomile. Dan insyaAllah saya doakan semoga chamomile dapat bantu anda semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jumpa anda besok. Jumpa anda di waktu yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum semua.